Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita menyambung perbincangan kita dalam surah Al-Hasyr, surah yang ke-59. Kita berhenti hari itu pada ayat yang ke 9. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Baik, kita mula dengan kita baca ayat ke-9. Ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Terjemahan. Dan orang Ansar yang mendiami kota Madinah serta beriman sebelum kedatangan mereka, yakni Muhajirin, mengasihi orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan iri hati terhadap apa yang telah diberi kepada orang Muhajirin itu, serta mereka juga mengutamakan orang Muhajirin itu melebihi diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan, yakni sangat memerlukan pemberian itu. Ingatlah, sesiapa yang dipelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhilnya, maka mereka lah orang yang berjaya. Baik. Ayat ke-8 ceritakan mengenai kaum Muhajirin, iaitu penduduk asal Mekah. Ayat yang ke-9 ceritakan mengenai kaum Ansar yang menyambut kaum Muhajirin yang datang berhijrah daripada Mekah, termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ayat ke-8 Allah sebutkan mengenai sifat Muhajirin. Ayat yang ke-9 Allah sebutkan mengenai sifat kaum Ansar. Baik. Dan sifat-sifat mereka ialah, pertamanya mereka sediakan tempat untuk kaum Muhajirin datang. Kemudian mereka bukan saja mengalu-alukan kedatangan kaum Muhajirin, tapi mereka yuhibbuna, mereka menyintai kaum Muhajirin. Kita orang luar datang, kadang kita nak berkawan pun kan lambat sikit kan. Ini bukan setakat berkawan, dia sayang, dia cinta kepada kaum Muhajirin tu. Dan tidak ada dalam dada mereka apa-apa pun hajat terhadap apa yang telah diberikan kepada mereka, iaitu sama ada apa yang mereka sendiri beri kepada Muhajirin ataupun apa yang Nabi beri kepada Muhajirin. Maka mereka tak ada apa-apa hajat pun, tak ingin pun, tak ada pun rasa dengki dan sebagainya. Bahkan
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka mengutamakan orang lain walaupun diri mereka sendiri memerlukannya. Walaupun diri mereka sendiri memerlukannya. Kadang mungkin kita boleh utamakan orang lain sebab kita tak berapa nak perlu sangat. Kan? So kita pun boleh utamakan orang lain sebab kita tak berapa nak perlu. Kan? Orang lain mungkin boleh dapat, contoh sekarang ni COVID, mungkin kerajaan bagi bantuan keuangan, kan kita boleh relax sebab apa? Sebab kita ada duit sikit. So kita tak adalah sekisah sangat. Kan? Tapi muhajirin dia tak ada duit. Kan? Kerajaan bagi bantuan kepada orang luar, dia pun memerlukan tapi dia tak ada rasa dengki pun. Bahkan bila dia orang Ansar, maaf. Ansar, terima kasih. Bahkan bila dia dapat bantuan tu, dia pun kata tak apa, bagi dulu dekat muhajirin. Dia utamakan orang lain walaupun dia sendiri pun memerlukan. Dan ini kisah yang kita dengar mengenai 3 orang sahabat yang tiga-tiga dah cedera dalam peperangan. Lepas tu orang suruhkan air, kan. Kemudian dia lihat kawan dia yang kedua pun memerlukan air nak minum, dia kata bagilah dekat dia dulu. Orang tu pun pergi ke orang yang kedua tengok orang yang ketiga pun perlukan air, dia pun pergilah ke orang tu dulu, dia pun pergi. Sampai ke orang ketiga dah meninggal, dia patah balik dekat orang pertama, meninggal dah, patah balik ke orang kedua, dah meninggal. Ini tiga-tiga meninggal tanpa dapat pun minum air tersebut. Kenapa? Mereka mengutamakan orang lain lebih daripada diri dia sendiri. Sedangkan waktu tu memang dah lepas perang, dah luka-luka dah, so memang memerlukan air. Tapi bila dia tengok kawan dia perlukan air, dia suruh dulu bagi dekat kawan dia. Akhirnya tiga-tiga meninggal dalam keadaan tiga-tiga pun tak dapat minum air tersebut. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mengutamakan orang lain walaupun diri sendiri memerlukan. Lepas tu Allah akhiri ayat ni dengan Allah kata wa may yuqashuha nafsihi, dan sesiapa yang dia dapat memelihara diri dia daripada sifat kedekut. Sifat kedekut yang dalaman dan sifat kedekut yang luaran. Dan apa dua jenis kedekut? Kedekut kepada dia dekut secara material luaran dia. Kedekut nak beri infak duit dan sebagainya. Ataupun dia kedekut perasaan. Maksudnya dia kedekutkan apa? Dan dia tak beri perhatian, dia tidak prihatin dengan orang lain. Dan dia kata engkau, aku. Kan? Orang lain susah, buat-buat tak nampak. Kan? Buat-buat tak nampak. Itu kedekut yang Allah kata siapa yang dia dipelihara daripada perkara tersebut, maka faulaika hum al-muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Maka ini orang yang berjaya ni kita pernah dengar pada awal surah Al-Baqarah juga disebutkan golongan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sama dalam ayat ni. So ayat awal Al-Baqarah Allah cerita tentang ciri-ciri orang-orang yang berjaya, iaitulah dia orang yang bertakwa dan sifat-sifatnya yang begitu. Dalam ayat ini juga Allah sebutkan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa dan ciri-ciri orang yang berjaya. Dan ciri-ciri ini ada pada kaum Ansar. Maka Allah sifatkan kaum Ansar ini sebagai orang-orang yang berjaya. Baik. Nanti ini sebab kita belum sampai lagi pada perbincangan dia kan. Nanti maaf lupa pula nak pasang ni. Baik. Nanti bila kita dah lalui, ni nanti dalam bahasa Arab nanti, bila kita dah lalui, okay, saya cuba kongsikan saja. Baik, perkataan tabawwa'u, ini ada alif dia kat sini. Baik. Perkataan tabawwa'u. Ini perkataan dalam bentuk fi'il madhi kan, ataupun kita sebut sebagai past tense. Baik. Ini antara sebab kenapa kita belajar bahasa Arab dan kita belajar fi'il madhi dan juga mudhari'.
Baik, permulaan ayat ni digunakan fi'il madhi. Kemudian tiba pada perkataan yuhibbuna, nanti kita akan belajar perkataan ini, dia bertukar menjadi masih lagi fi'il juga, tapi bentuk dia bertukar menjadi fi'il mudhari'. Kan fi'il mudhari' ni dia menunjukkan present kan ataupun continuous tense. Baik. Begitu juga wala yajiduna, sama. Kemudian tu dia kembali kepada fi'il madhi ataupun past tense. Wa yu'thiruna dia kembali kepada mudhari' ataupun present. Kan. Baik. Maka beginilah dalam Quran bila kita belajar bahasa Arab tu, tujuannya kita nak melihat kepada perkara-perkara yang ini. Ayat yang dimulakan dengan past tense tiba-tiba berubah menjadi present tense. Kan? Kenapa tidak dalam ayat ni semua dia maintain past tense atau dia maintain semua dalam ayat ni present tense? Kenapa ada perubahan pada bentuk perkataan tu? Dan maka ini kita dapat apabila kita melihat pada perkataan, dan inilah sebab kenapa kita belajar bahasa Arab Al-Quran. Kerana kita nak memperhatikan perkara-perkara yang begini. Dan bila kita perhatikan perkara ini, kita akan, bila kita boleh nak timbul pertanyaan, persoalan, kenapa fi'il madhi past tense tiba jadi present tense? Kenapa tak maintain je semua satu bentuk yang sama, past tense ataupun present tense? Kan? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, saya. Saya nak tanya tabawwa'u. Tabawwa'u tu selepas huruf waw tu ada alif kosong tak ada? Ada, tapi dalam tulisan ini Dalam Quran tak ada. Dalam Quran tak ada, betul. Dalam Quran tak ada. Asalnya dia ada, tapi dalam Quran dia tidak ditulis. Dalam Resam Osmani dia tidak ditulis alif yang saya letakkan warna merah. Dia tidak ditulis. Huraya dia macam mana? Dia punya pelaku dia waw tu untuk ramai lah. Betul. Alif waw alif tu. Betul. Untuk home tapi betul. tak ada alif kosong, macam mana nak explain ni? Baik. Okay, baik. Kalau kita lihat dari sudut bahasa, yang penting bila kita nak tahu tentang mereka kan. Mereka ya. Mereka ataupun dalam dhamir dia disebut sebagai hum. Kan. Baik, yang diperhatikan adalah pada huruf waw ini yang penting. Huruf waw yang penting. Baik. Sebab itu waw ini disebut wawul jamaah. Waw yang menunjukkan ramai. So bila alif tu tak ada, tak apa, dia tak memberi kesan. Alif tu sebagai tanda untuk mudahkan kita nak cam, tapi yang penting waw ini. Waw ini yang menunjukkan dia adalah ramai sebenarnya pada waw ini. Kan? Sebagaimana semalam kalau kat sini kita lihat kan ada ya nun, waw nun kat belakang dia. Betul tak? Ya. Baik. Wala yajiduna, ada waw nun baris atas. Ada perkataan yang ya nun baris atas. Ada yang alif nun baris atas, alif nun baris bawah. Alif nun baris bawah. Baik. So dalam bahasa Arab yang diberi perhatian kan ialah huruf yang sebelum tu. Maksudnya yang diberi perhatian waw, yang dekat sini ya, yang dekat sini adalah alif. Sebab nun belakang tu semua sama. So yang berubah waw, ya dan juga alif. Sebab itu kalau kat sini alif, untuk alif nun baris bawah dipanggil alif al-ithnain. Alif yang menunjukkan dua. So alif tu yang diberi perhatian. Kalau waw dipanggil wawul jamaah. Begitu juga dengan ya. So dalam perkataan tabawwa'u, alif tu tak ada masalah, dia tidak merubah makna kerana tanda yang penting ialah huruf waw tersebut. Waw tu yang membawa, yang memikul maksud mereka ramai tu pada huruf waw. Okey. Baik. Terima kasih Haji Zainal. Baik. Maka perubahan bahasa ini nanti insya-Allah kita akan sampai pada perbincangannya. Mengapa ada perubahan dan apa manfaat
ataupun faedah yang boleh kita ambil daripada perubahan bentuk kata ini. Baik. Secara umumnya kita telah melihat pada dua ayat ini dua golongan manusia yang kita sebut sebagai sahabat ridwanullahi alaihim, iaitulah mereka ini adalah golongan yang terbaik. Mereka adalah golongan yang terbaik. Mereka inilah kita sebutkan sebagai apa? Contoh berjual beli yang terbaik. Contoh berjual beli yang terbaik. Baik. Kita lihat surah yang ke-9 ayat 111. Surah yang ke-9 ayat 111. 206. Muka surat 206. Nama. Sebentar, boleh ada orang. Dua 206. 25. Ha? 20. Sorry. Bukan 206. Maaf. 204. Pada muka surat ayat 111, muka surat 204. Muka surat 204. Surah At-Taubah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إن الله اشتروا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم. Terjemahan. Sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang yang beriman jiwa dan harta benda mereka dengan memberikan syurga kepada mereka disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Lalu ada antara mereka yang membunuh dan terbunuh. Itu sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-kitab Taurat dan Injil serta Al-Quran. Siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Baik, dalam ini Allah nyatakan mengenai siapa? Mengenai jual beli. Allah berjual beli dengan orang yang beriman. Apa yang Allah jual belikan? Allah ingin membeli daripada orang beriman itu diri mereka dan harta mereka.
Kalau kita segan tak? Mak ayah bagi kita baju, bagi makan, kemudian dia kata, adik, ayah nak beli baju adik. Padahal baju kita dia yang belikan. Kan? Tapi dia pula nak beli balik pada kita. Allah, siapa yang bagi diri dan juga harta? Allah yang bagi. Allah yang bagi. Kan? Tapi Allah kata dia nak membeli daripada orang beriman diri dan juga harta mereka. Dan diri dan harta yang Allah nak beli itu, Allah nak tukarkan dengan apa? Syurga. Syurga. Bi'anna lahumul jannah. Allah nak tukarkan dengan syurga. Adakah jual beli yang lebih baik daripada ini? Kalau kata contoh, kita ada rumah sebiji, katakan. Rumah tu kita katakanlah 1 juta. Ada orang nak beli, dia kata dia gantikan kita dengan rumah yang berharga 10 juta. Adakah deal itu yang baik ataupun deal dengan Allah ini yang lebih baik? Deal dengan Allah. Deal dengan Allah adalah jauh sekali lebih dengan baik. Allah. Tak ada satu urusan perniagaan pun yang lebih baik berbanding, tak ada satu deal pun ataupun offer yang lebih baik melainkan offer yang Allah bagi. Allah beli daripada kita diri dan harta kita yang akan habis. Akan habis daripada muda sampai tua, makin lemah dan akan tiada. Harta dari dulu sampai sekarang naik turun, bertambah berkurang. Bertambah pun kalau kata daripada kita muda sampai sekarang ni, harta kita sentiasa bertambah je, tak pernah berkurang. Tapi nanti akan sampai satu masa harta tu dia bertambah macam mana pun, kita yang tak boleh pakai harta tu. Sebab kita yang dah padam dulu. Tak boleh nak pakai pun. Tapi Allah tukarkan diri dan juga harta itu dengan syurga. Syurga yang pertamanya kekal selama-lamanya. Yang kedua, syurga yang paling kecil, besarnya adalah berapa besar? Seluas langit dan bumi 10 kali ganda. Itu syurga yang paling kecil. Seluas langit dan bumi 10 kali ganda. Syurga yang paling kecil. Kira orang yang last kali masuk syurga, itulah yang paling kecil lah tu dia dapat tu. Seluas langit dan bumi 10 kali ganda. Maka inilah tawaran yang Allah nak berikan. Allah nak berjual beli dengan orang beriman. Allah nak beli jiwa mereka dan harta mereka. Dan Allah nak gantikan dengan, Allah nak bayar dengan syurga. Caranya bagaimana? Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berjuang bermati-matian di jalan Allah, lalu mereka itu membunuh ataupun mereka dibunuh dalam perjuangan itu. Maka dalam berjuang, kita semua ini berjuang. Kita semua sedang berjuang. Kita berjuang dengan siapa? Berperang dengan siapa? Nafsu. Kita berperang, pertamanya kita berperang dengan nafsu kita. Nafsu. Sebab itu antara ciri orang yang bertakwa, apakah antara ciri orang yang bertakwa? Allah sebutkan dalam surah yang kedua ayat 177. Ciri orang yang bertakwa, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah yang kedua ayat 127 pada muka surat 27. Ayat ini panjang. So saya ambil saja dia punya point. Ayat ini menceritakan mengenai albir ataupun kebaikan. Lalu Allah kata bukanlah kebaikan itu kamu menghadap kepada langit, kepada timur dan barat. Maksudnya bukan hanya solat. Tapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah. Hari akhirat. Kebaikan itu adalah pertamanya beriman kepada Allah, hari akhirat, malaikat, kitab, nabi. Yang pertama. Yang kedua, wa atal mala ala hubbih. Dan yang kedua, dia mendermakan seseorang akan hartanya, harta yang dia sayang. Ini yang kedua. Didermakan kepada ahli kaum kerabat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil dan juga orang yang meminta. Yang ketiga, dia mendirikan solat. Wa aqamas solah. Ini. Dan mengerjanya seorang akan solat. Yang ketiga. Yang keempat, dia buat apa? Dia mengeluarkan zakat. Wa ataz zakah. Yang keempat. Yang kelima, wal mufuna bi ahdihim. Apa mufuna bi ahdihim? Dia menyempurnakan
janjinya apabila mereka membuat perjanjian. Kelima. Yang keenam, as-sabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Mereka ketabahan orang-orang yang sabar dalam masa kesempitan, dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan, peperangan. 6, yang keenam. Maka Allah kata, mereka inilah ulaikal ladzina sadaqu, mereka inilah orang-orang yang benar dakwaan iman dia. Dan mereka inilah adalah orang-orang yang al-muttaqun, yang bertakwa. Maka ini 6 ciri orang yang bertakwa. Yang saya nak highlightkan ialah pada poin yang nombor 6, iaitu wasabirina fil ba'sa wad dharra wa hinal ba's. Iaitu dia sabar ketika al-ba'sa, ad-dharra dan juga ketika wahinal ba's. Iaitu dia bersabar dalam masa kesempitan, dalam masa kesakitan dan juga dalam masa bertempur dalam perjuangan. Masa tengah berperang. Ini salah satu ciri orang yang bertakwa. Baik. Al-ba'sa, menurut Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-ba'sa maksudnya adalah ujian pada harta secara umumnya. Ad-dharra adalah ujian pada fizikal, pada badan. Wahinal ba's adalah ujian ketika perang dalam medan tempur. Baik. Ujian harta dan ujian pada fizikal, iaitu ujian al-ba'sa dan juga ad-dharra, itu semua kita pernah rasa, kan? Saya yakin kita semua pernah rasa. Ujian pada harta dan juga ujian pada fizikal, kita semua pernah rasa. Baik. Tapi wahinal ba's dan bersabar ketika bertempur dalam peperangan. Ini siapa yang pernah rasa? Orang yang pergi perang. Orang yang selalunya orang yang pergi perang lah, kan, askar, tentera, mereka yang akan rasa bahagian ini. Baik. Dan Allah sebutkan inilah ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Maknanya orang yang tak pergi perang dan tak pergi bertempur, kan? Adakah sifat takwa itu tak lengkap? Maksudnya dia hanya sabar ketika harta dan ujian harta dan ujian fizikal. Perang tu dia tak ada. Sebab apa? Dia tak pergi pun berperang. So sifat takwa dia adakah lengkap kesemuanya? Tak lengkap. Tak lengkap. Sebab apa? Sebab dia tak masuk medan tempur untuk berperang. Dia tak pergi masuk. Medan tempur dengan periuk belanga. Medan perjuangan tu dia tak masuk. Baik. Ustaz, kalau tempur dan cara lain. Baik, okey. Jadi bila kita cerita tentang perang, kan? Bila kita cerita tentang perang, yang keluar dalam kepala kita apa? Askar, tentera. Dan orang yang pergi berperang tu kita panggil apa? Kalau bahasa kita panggil army lah, kita panggil askar lah yang pergi berperang. Kalau dalam bahasa yang Islamik sikit kita panggil apa? Orang yang pergi kita panggil mujahid, kan? Orang yang pergi berjihad. Orang yang pergi berjihad, kan? Orang yang pergi berjihad. Baik. Jadi okey, kita simpan poin ni, kita ingat. Baik, maka orang bertakwa itu ialah dia sabar ketika ujian datang pada harta dia, pada fizikal dia, dan dia sabar juga dalam peperangan. Baik. Dan orang yang dia pergi berperang, dan ini dipanggil sebagai mujahidin. Orang yang pergi berjihad. Orang yang pergi berjihad. Baik. Kita lihat surah surah ke-47. Surah 47 ayat ke kejap ayat ke-47 ke ayat 48. Kejap. Hatta nak alamal. Maaf. Surah ke-47 ayat ke-31.
Surah 47 ayat ke-31. Surat 510. Muka surat 510. Muka surat 510. Surah Muhammad, surah ke-47 ayat ke-31. Baik, kita baca ayat ni. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. لنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. Okay, terjemahan. Sesungguhnya kami tetap menguji kamu, wahai orang yang mengaku beriman. Sehingga ternyata pengetahuan kami tentang adanya orang yang berjuang daripada kalangan kamu dan orang yang sabar dalam menjalankan perintah kami. Sehingga kami dapat mengesahkan benar atau tidaknya berita-berita tentang keadaan kamu. Baik. Dalam ayat ini, kita jumpa perkataan Al-Mujahidin. Al-Mujahidin. Dan juga As-Sabirin. Apa yang Allah lakukan kepada mereka? Allah uji walanabluwannakum. Kum ni kamu. Kalau lihat terjemahan dia tulis kamu dan dalam kurungan tu dia letakkan apa? Wahai orang-orang yang mengaku beriman. Wahai orang-orang yang mengaku beriman. Maka Allah kata apa? Kami tetap akan menguji. Kami pasti akan menguji. Orang-orang yang dia mengaku beriman. Maka orang yang bila dia mengaku saja dia beriman, maka Allah akan uji dia. Maka orang yang apabila Allah uji dia, itu Allah akan uji dia pada harta dia, pada fizikal dia, dan juga pada hinal ba's, pada medan perang ataupun medan tempur. Maka orang yang beriman, yang sedang berjuang untuk mencapai takwa, sebenarnya dia sedang berada dalam medan peperangan. Maka orang yang berada dalam medan peperangan itu disebut sebagai Al-Mujahidin. Dan Al-Mujahidin ini Allah kata dia pasti akan uji. Al-Mujahidin. Maksudnya Mujahidin maksudnya apa? Mujahidin maksudnya dia asal daripada jahada. Jahada tu maksudnya orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh. Maka bila seseorang itu dia telah berazam untuk meningkatkan iman dia, dia nak mencapai kepada tahap takwa, maka apa yang dia akan lakukan? Dia akan berusaha bersungguh-sungguh kan untuk mencapai iman dan juga takwa tu. Maka bila dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai takwa dia tu, maka dia telah masuk kalangan Al-Mujahidin. Bila dia masuk je dalam kalangan Al-Mujahidin, maka Allah pasti akan nabluwannakum. Allah akan pasti menguji dia. Baik. Boleh nampak setakat ni? Boleh nampak? Baik. Kalau orang tu dia tak bawa kereta, kan? Dia keluar rumah, dia jalan kaki. Dia lalu dekat roadblock JPJ. JPJ tanya tak dia punya lesen kereta? Check tak dia punya tinted? Dia punya exhaust check tak? Tidak. Tak check. Sebab apa? Dia jalan kaki atau dia naik basikal. Tapi kalau dia keluar rumah, dia bawa je kereta, lalu kat roadblock JPJ, JPJ mesti akan Check. check. Maka orang yang dia Islam, dia okey. Tapi bila dia Islam, dia berazam, aku tak nak Islam, aku nak tingkatkan iman, aku nak capai tahap takwa. Maka bila dia berazam macam tu, maka ujian Allah akan datang. Allah akan uji dia. Kalau dia setakat orang yang biasa, tak apalah, aku ala kadar je, ada apa adanya lah. Maka sebab itu kadang kita perhatikan orang yang mungkin waktu dulu, mungkin kita pun ada pengalaman. Waktu dulu kita yang tak berapa baik Islamnya, dengan kita sekarang yang telah lepas kita decide aku nak solat balik, aku nak belajar balik Quran, nak faham, pasti kita akan ada apa? Pasti akan ada cabaran.
Dulu waktu tak belajar Quran tak ada masalah pun. Bila decide nak belajar Quran, macam-macam masalah datang. Bila decide nak solat balik, nak jadi orang yang baik, nak berubah jadi baik, macam-macam masalah akan datang. Kenapa? Kerana ketika itu kita telah berazam nak jadi mujahidin. Bila berazam nak jadi mujahidin, maka kita dah masuk medan tempur. Dah masuk medan tempur pasti akan ada cabaran. Dia tak mudah. Baik. Sebab itu kadang kan, itulah kita katakan sebagai sunnatullah. Kalau Ustaz, siapa dia yang macam bila nak buat baik ni mesti ada ujian. Allah tak bagi senang-senang aja kita dapat buat baik tu. betul, Kan? betul. Selalunya lah macam tu lah. Mesti ada ujian. Apa benda Betul, yang mesti akan ada. Mesti akan ada. Kenapa? Kerana seorang yang bertakwa tu dia mesti kena masuk dalam medan tempur. Dia kalau tak masuk dalam medan tempur, maknanya dia belum lagi betul-betul berjihad. Berusaha bersungguh-sungguh. Dia kena masuk dalam medan tempur, dia kena luka dulu, dia kena lebam sana sini, berdarah sana sini, dia kena jatuh, bangun berkali-kali, baru betul. Dia itu mujahidin dan masuk dalam medan tempur. Kalau dia okey relax je macam biasa, tak ada apa masalah, maksudnya dia belum lagi masuk medan tempur. Dia masuk je medan tempur, waktu tu Allah akan menguji dia. Sebab dia telah menjadi mujahidin yang nak berusaha bersungguh-sungguh, nak capai iman dan juga takwa. Kan? Ya saya. Kalau macam tu, orang yang tak ada peluang nak jadi prajurit tentera ni Ustaz, dan kita ni lah kan, kita tak akan berpeluang nak pergi masuk medan tempur. Jadi di manakah level mujahidin kita tu dan bagaimana kita nak mencapai taraf tu Ustaz? Baik. tu yang Haji Ayah buat kelas bahasa Arab tu. Ujian dia tu. Mula-mula ramai, lepas tu tinggal 20 orang aja. Itulah ujian dia. Medan tempur. Tu apa Haji Ayah nak buat, nak naikkan balik. Gugur Itulah ramai medan gugur. bertempur dia. Example lah, simple example. Betul tak Ustaz? Betul. Hmm. Dan kita bulan Ramadan, Dia bulan Haji Ramadan, Ayah tak perasan tu, itu dia dah masuk medan tempur. Dia tak ada apa lagi, apa tu, skat dia apa semua tak ada lagi. Nak tembak tak ada lagi. perasan duduk kat dalam tu. Mungkin tak luka lagi kot duduk dalam tu. Dia tak keluarkan senjata lagi. Tak ada reaction dia lagi, dia diam je. Dia masuk medan tempur tapi dia diam je. Jadi tukang masak. Tukang masak untuk askar. Bulan Ramadan kita telah lepas kan. Bulan Ramadan kita kebiasaannya kita mudah kan nak buat baik kan. Nak baca Quran, nak solat sunat, nak berinfak, bahkan nak berpuasa, mudah. Dan mula-mula tu susah tapi lama jadi mudah. Kan. Kita keluar je bulan Ramadan, habis di Ramadan masuk bulan Syawal, dia jadi lebih mencabar. Nak solat sunat lebih susah. Nak puasa sunat mungkin lebih susah. Nak maintain baca Quran, nak maintain masuk kelas, nak maintain belajar, apa yang kita buat waktu bulan Ramadan, luar pada bulan Ramadan dia jadi lebih mencabar. Maksud dia kita nak mencapai nilai takwa bulan Ramadan tu lebih mudah berbanding dengan luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan Allah jadikan setahun hanya sekali saja, sebulan je, bukan sepanjang tahun. Maka 11 bulan adalah tempat kita berjuang nak mempertahankan nilai takwa kita yang ada, yang kita bawa bersama bulan Ramadan. Mungkin nilai takwa yang kita bawa pada bulan Ramadan tu 10%. Maka 10% inilah yang paling kurang. Kalaulah kita tak dapat nak tingkatkan 11 bulan ni menjadi 15 ke 20% nilai takwa tu, tapi paling tidak 10% tu yang kita kena berjuang untuk pertahankan 11 bulan ni. Paling tidak. Maka inilah kita punya medan tempur kita, perjuangan kita nak mempertahankan nilai takwa yang kita bawa daripada bulan Ramadan. Jangan jatuh lagi Ustaz. Jangan jatuh lagi. Kita kalau boleh nak tambah. Tetapi banyak cabaran luar pada bulan Ramadan sebab tak ada pertolongan daripada Allah dan syaitan pun dah lepas daripada ikatan. Tapi paling kurang kita maintain berapa nilai takwa yang kita boleh dah bawa tu. Kan? Kalau kita nak lihat dari segi numbers mungkin susah, tapi kita boleh nilai dari segi amalan kita, apa yang kita buat Ramadan dengan luar Ramadan. Dari segala aspek. Kan, dari segi mungkin bulan Ramadan kurang marah, kan. Luar bulan Ramadan cepat sikit marah, maka kena banyak sabar.
peratusan tu kena samakan macam bulan Ramadan. Dan itulah perjuangan setiap daripada kita. Berjuang dengan diri sendiri untuk mempertahankan nilai takwa yang ada. Daripada siapa? Daripada direnggut, diragut oleh syaitan. Syaitan tengah nak menarik satu-satu nilai takwa tu keluar daripada diri kita. Dan kita kena mempertahankan nilai takwa tersebut. Dan ini satu perjuangan, satu jihad yang kita kena lakukan bersungguh-sungguh. Kita jangan biarkan orang ambil hak kita sewenang-wenangnya. Kita dah lah susah payah dapat bulan Ramadan tu nak capaikan takwa. Bukan banyak, sikit je nak capai tu. Luar bulan Ramadan orang nak ambil pula hasil kita berniaga bulan Ramadan. Maka jangan kita senang-senang je bagi lepas apa yang kita ada, kita berjuang mempertahankan nilai takwa tersebut. Dan inilah medan tempur kita. Wahinal ba's. Medan perjuangan kita untuk mempertahankan nilai takwa. Maka kita semua yang berusaha mempertahankan nilai takwa tersebut, Allah gelar sebagai al-mujahidin. So kita semua ni mujahidin lah. Kita semua sebagai al-mujahidin. Mujahidin kecil lah kan, untuk diri kita. Kan? Dan kalau orang itu dia berusaha bersungguh-sungguh, berjihad, berjuang, mempertahankan iman dan takwa dia, apa yang dia akan peroleh? Redha Allah lah. Kasih sayang Allah. Baik. Kita lihat surah ke-29, ayat yang terakhir sekali. Muka surat 404. Muka surat 404. Surah Al-Ankabut, surah ke-29, ayat ke-69. Muka surat 404. Baik, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Terjemahan. Dan orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan-jalan kami, dan sesungguhnya pertolongan Allah benar-benar bersama orang yang berusaha membaiki amalannya. Baik. Siapa tu? Baik, maka dalam ayat ni kita lihat Allah sebutkan walladzina jahadu. Kita jumpa lagi perkataan apa? Jahadu, berjihad. Perkataan jihad. Apa maksud jihad? Berusaha. Orang yang berusaha bersungguh-sungguh. So lepas ni kalau dengar jihad, jangan terbayangkan jihad tu sajalah. Jihad yang tu. Jihad juga asal dua dia adalah berusaha bersungguh-sungguh. Ni orang yang pergi berjihad, berjuang tu kat Palestin ke Syria ke Yaman ke, mereka itu berusaha bersungguh-sungguh mempertahankan agama Allah. Itu satu amalan yang sangat-sangat besar. Kerana apa? Kerana Nabi SAW sabda, siapa yang dia mati dalam keadaan dia tidak pernah pun berazam untuk pergi berjihad, maka dia mati dalam adanya cabang nifak ataupun munafik dalam diri dia. Siapa yang mati dalam keadaan dia tak pernah pun berazam untuk pergi berjihad, berjuang, mempertahankan agama Allah, maka dia mati dalam adanya cabang nifak ataupun munafik dalam diri dia. Baik, maka jahadu ialah orang yang berusaha bersungguh-sungguh. Maka orang yang dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mempertahankan iman dia, mempertahankan nilai takwa yang dia bawa keluar daripada Ramadan itu, apa yang Allah akan beri kepada dia? Ujian. Lanahdiyannahu. Kan? Setelah Allah berikan dia ujian, lalu dia bersungguh-sungguh berusaha mempertahankan nilai takwa tu, maka hasilnya Allah akan beri apa? Allah akan berikan hidayah kepada dia. Allah akan berikan lanahdiyannahum, ini hidayah.
kami akan memberi petunjuk dia ke jalan kami. Maka Allah akan berikan kepada dia hidayah. Allah akan berikan kepada dia huda, petunjuk. Baik. Apa gunanya kita nak huda ataupun petunjuk ni? Ya, sebab petunjuk adalah perkara yang tidak nampak oleh mata kasar dan tak boleh dinilai dia punya nilai itu apa, kan? Material dia tak ada nilai. So kita macam nak dapatkan petunjuk tu untuk apa? Maka petunjuk kita nak guna untuk apa? Untuk Allah pimpin ke jalan dia. Untuk Allah Jalan pimpin yang ke lurus, jalan dia. jalan yang benar. Amin. Dia tak bagi petunjuk, kita kesesatan. Betul. Baik, kita lihat bertukar-tukar ayat. Baik, kita lihat kembali surah Muhammad, surah yang ke-47 ayat ke-17. Surah Muhammad surah ke-47 ayat ke-17. Muka surat 508. Muka surat 508. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم Taqwahum. Baik, terjemahan. Baliknya, orang yang mahu menerima petunjuk ke jalan yang benar, Allah menambah hidayah kepada mereka serta memberi dorongan kepada mereka untuk bertakwa. Baik, maka orang yang Allah telah berikan hidayah kepada dia, tambahan daripada itu apa yang Allah akan berikan? Allah akan berikan wa atahum taqwahum. Allah akan beri dorongan kepada mereka untuk bertakwa. Allah akan bersama-sama dengan kita untuk mempertahankan takwa yang ada itu. Bahkan mungkin Allah akan tambah lagi nilai takwa tersebut. Maka bila Allah ada bersama-sama backup kita dalam peperangan, maka apa lagi yang kita bimbangkan? Kita dah tak bimbang apa-apa. Sebab apa? Allah dah ada bersama backup kita. So nak menentang syaitan, nak menentang hawa nafsu menjadi satu perkara yang kalau kata dia tak mudah, tapi dia akan terasa ringan dan akan terasa manis. Sebab apa? Adanya Allah bersama. Maka nak mempertahankan takwa itu perlu kepada bantuan daripada Allah yang dapat daripada petunjuk, huda. Nak dapatkan huda ataupun hidayah, nak Allah pimpin kita dalam mempertahankan takwa tu, ia perlu kepada usaha yang bersungguh-sungguh, jihad. Dan jihad ini yang kita kena lakukan di luar pada bulan Ramadan ini 11 bulan untuk mempertahankan takwa tersebut. Dan inilah jual beli yang para sahabat ridwanullahi alaihim lakukan. Mereka berjuang secara fizikal mempertahankan agama Allah dan mereka berjuang dalaman mereka untuk mempertahankan iman dan juga takwa. Maka macam tadi Januria sebutkan, kelas makin orang berkurang kan, datang tak datang dan sebagainya kan. Maka itu juga adalah satu lumrah sunnatullah. Kenapa? Dia tak boleh pertahankan takwaan dia. Kenapa? Kerana jalan yang kita pilih ini adalah jalan yang jauh dan susah. Dan selalunya orang dia nak lalu jalan yang dekat dan senang. Orang tak nak ikut jalan kampung kalau dah ada highway. Orang mesti nak ikut highway. Sebab apa? Highway jalannya luas, jalannya straight. Tak macam jalan kampung berbelok-belok. Kalau ada lori duduk kat depan, lori balak, settle lah. Tak boleh buat apa dah. Kena beratur je lah sepanjang panjangnya belakang lori tu. Maka orang nak jalan yang dekat dan juga jalan yang mudah. Dan jalan yang kita nak tempuh ini adalah jalan yang susah dan ia adalah jalan yang jauh. Ini yang Allah sebutkan. Kita lihat dalam surah yang ke-9
ayat ke-42 pada muka surat 194. Muka Ustaz, surat. sebelum kita pergi jauh nak tanya sikit lah. Baik. Tadi kan asal mulanya usaha kita berjihad bersungguh-sungguh. Ya, betul. Bila berjihad bersungguh-sungguh tu kita buat apa? Dapat petunjuk daripada Allah. Ya. Dapat petunjuk dari Allah, barulah kita boleh mempertahankan takwa kita kan. Ya. Ya. Bila dapat petunjuk daripada Allah, Allah akan bersama-sama dengan kita mempertahankan takwa. Dan mana nak bagikan Allah bagi kita petunjuk tu? Kita kena ada usaha daripada kita. Maksudnya kadang orang ni tak ada berusaha, macam mana nak buatkan kita berusaha? Pertamanya orang tu sendiri kena ada usaha. Itu yang pertama sekali. Orang nak berusaha tu kan pun dia mendapat hidayah daripada Allah atau petunjuk daripada Allah juga kan, baru dia berusaha kan. Dia macam surround the circle pula ada. Tapi dia kena dulu kemahuan daripada diri dia. Seumpama orang yang dia lapar, dia nak pergi makan kan. Dia kena, makanan tu mungkin akan sampai, dia kena berusaha. Walaupun dia akan order food panda contohnya kan, ataupun mungkin mak dia dah masak lah, makanan tu dah siap dah. Tapi tetap dia kena pergi keluar makan kat luar. Katakan makanan tu sampai dekat bilik, hantar sampai depan mata dia kan, dia tetap kena berusaha untuk apa? Suap makanan tu kat mulut dia. Makanan tu tak masuk sendiri. Kadang dah masuk mulut, dia kena kunyah. Makanan tu tak kunyah sendiri. So semua paling dia perlu kepada usaha diri sendiri juga. Akhirnya dia akan balik. Nak memecahkan benda tu apa kita panggil kadang orang ni memang dia tak nak berusaha, dia biarkan je live dia macam tu. Macam mana nak timbulkan kesedaran tu biar dia Allah itu. Itulah rasa pun dari Allah juga kan. Betul. Pertamanya orang tu kena berusaha. Yang kedua, mungkin dia tak ada ilmu ke, macam mana dia start dulu. Apa-apa pun nanti dia akan kembali kepada dia, dan apa yang natijah dia dapat tu, itulah dia takdir daripada Allah SWT. Betul. Hidayah itu Allah yang akan bagi. Tapi hidayah kita kena cari. Kan? Kalau orang tengok pada agama, kalau kita bubur dia dalam konteks agama, orang akan rasa macam tak apalah, hidayah Allah yang bagi, masuk syurga, masuk neraka semua Allah yang tentukan. Kan? Maka orang pun akan macam tak apalah, serahkan pada Allah. Tapi bila kita cerita tentang nak cari duit, kan, tu berubah landscape tu. Orang akan macam saya kena belajar bersungguh-sungguh. Sebab apa? Sebab nanti saya nak kerja, nak gaji besar, saya nak duit banyak, nak beli rumah, kereta dan sebagainya. Dia dah rancang daripada awal. Sedangkan yang bagi rezeki tu siapa? Allah. Allah juga. Berapa ramai yang habis universiti, ada master, ada PhD pun kerja tak ada. Berapa ramai yang tak SPM tak ada pun ada rezeki dia jadi jutawan. Semua rezeki tu pada Allah juga. Tapi kenapa bila tang rezeki, manusia tu jadi berubah? Sebab apa? Sebab dia boleh nampak fizikal apa yang dia nampak. Itulah tu. Tapi bila cerita tentang hidayah, cerita tentang syurga dan neraka, orang berubah. Apalah, serah pada Allah, serah pada Allah. Maka masalahnya ada pada diri dia, bukan pada Allah, bukan pada orang lain. Masalah pada diri dia. Kenapa bila dengan hal keyakinan diri sendiri tu tentang keyakinan diri dia, hidayah. Dan inilah ciri utama orang yang bertakwa, allazina yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan perkara yang gaib. Untuk percaya benda yang nampak mudah, sangat mudah. Tapi nak percaya pada benda yang tak nampak tu susah. Tu susah. Sebab itu yang saya katakan, jalan yang kita tempuh ni jalan yang susah dan jauh. Sebab apa? Baca Quran, dapat ke nampak kita punya pahala? Tak nampak. Faham Quran? Tak nampak. Kita Allah tutup bagi aurat. rasa, Ustaz. Allah bagi rasa. Pada siapa? Pada orang yang baca tu lah. Dah buat. Pada yang dah buat. Apa yang tak cuba takkan dapat. Dan nak dapatkan rasa tu pun, adakah terus dapat? Tak, dia perlu kepada usaha nak sampai kepada tahap yang bila baca tu boleh rasa. Nak ajak mengaji pun macam pergi perang. Ya. Kan nak dapat khusyuk dalam solat. Bukan senang, bukan solat tu dapat. Itu paling susah. Kena usaha. Apa pun perlu kepada usaha. Dan sebab itu saya katakan tadi, jalan yang kita pilih jalan yang jauh dan juga susah, sebab kita buat perkara yang kita tak nampak hasil dia secara fizikal, tapi orang yang buat dia boleh rasa, sebab tu dia boleh maintain atas jalan ini. Para sahabat, macam ni kita boleh macam pelik, macam manalah boleh ada orang yang dia boleh nak infakkan semua harta dia, sampai keluarga dia pun dia tak tinggalkan langsung, dia tinggalkan Allah dan Rasul. Macam mana boleh sampai macam tu?
Sebab apa dia boleh buat macam tu? Sebab dia dah rasa infak tu bagaimana kesan dia pada dia, maka dia tak kisah. Macam mana orang boleh solat dengan baca surah Al-Baqarah 1 rakaat? Kita tak boleh buat. Sebab apa? Sebab bila dia baca waktu solat tu, dia boleh rasa perasaan yang kita tak rasa. Sebab apa? Sebab dia dah berusaha untuk capai kepada tahap tu. Maka dia dapat rasa. Surah Ar-Rahman 1 rakaat. Surah Ar-Rahman 1 rakaat. Macam semalam Hajar Nuriah buat tasmih, ulangan dengan dia punya kawan dia, hafazan surah Ar-Rahman. Baca 1 rakaat. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Kan? Baca Quran sambil nangis. Kenapa ada orang boleh baca Quran nangis, kita baca Quran tak boleh nangis? Adakah kita ni tak ada air mata? Ada. Ada juga air mata. Tak ada hati. Kita ada juga hati. Bezanya berusaha untuk capai kepada tahap tersebut. Dan ini susah sebab kita berjuang perkara yang kita tak nampak. Kan? Buat baik, tak nampak apa hasil dia. Tak nampak apa hasil dia. Dan ia susah. Dan inilah ujian untuk keimanan. Dan inilah basic orang beriman dan juga orang munafik. Orang munafik sebab dia nak nampakkan hasil fizikal tu. Sebab tu bila solat, kalau orang tak nampak, dia tak solat. Kalau orang nampak, dia akan solat dengan bersungguh-sungguh. Bacaannya panjang, bacaannya sedap. Sebab apa? Orang nampak. Maka, untuk mungkin kekuatan untuk kita terus istiqamah atas jalan ini, ia bergantung pada usaha yang kita letakkan pada jalan ini. Sebagaimana orang yang dia berniaga, keuntungan dia bergantung pada tahap usaha dia. Orang yang dia berniaga mungkin waktu pagi, pukul 12 baru nak buka kedai. Kan? Pukul 8 dah tutup. Beza dengan orang yang pukul 8 pagi dah buka, 8 pagi tutup. Pasti beza. Pasti berbeza. Macam saya pernah sebutkan, saya dekat Kuala Kangsar dulu. Kan? Orang Cina pergi keluar menuri getah, pukul 3 pagi, 2.30 pagi dah keluar pergi menuri getah. Kebanyakan orang kita, lepas subuh, kadang pukul 8 baru nak pergi menuri getah. So hasil getah tu pasti berbeza. Kuantiti tu pasti berbeza. Sebab apa? Hasil yang diletakkan tu berbeza. Baik, kita lihat ayat yang ke-42 ini. Ayat yang ke-42. Kita baca pada ayat ke-41 dan juga ayat yang ke-42 surah At-Taubah ini. Allah berfirman, muka surat 194. Muka surat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة لو كان عرضا قريبا واتبعوك ولكن عليهم وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم وسيحلفون بالله معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. Terjemahan Ayat bab 1. Pergilah kamu beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah, sama ada dengan keadaan ringan ataupun dengan keadaan berat, iaitu sama ada dalam keadaan susah atau senang, bersemangat atau tidak bersemangat. Dan berjihadlah dengan harta benda dan jiwa kamu pada jalan Allah untuk membela Islam. Yang demikian adalah amatlah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Ayat 42.
Kalau apa yang kau serukan kepada mereka, wahai Muhammad, sesuatu keuntungan yang mudah dicapai dan satu perjalanan yang sederhana, yakni tidak begitu jauh, nescaya mereka yakni yang munafik itu akan mengikutmu. Tetapi tempat yang hendak dituju itu jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah dan berkata, kalau kami berkemampuan, tentulah kami akan pergi bersama kamu. Dengan sumpah dusta itu, mereka membinasakan diri mereka sendiri. Sedangkan Allah mengetahui bahawa sesungguhnya mereka itu orang yang berdusta, yakni tentang tidak sanggupnya mengikutmu. Baik, ayat ke-41 Allah kata berangkatlah kamu beramai-ramai untuk berjuang pada jalan Allah, untuk berjihad, wajahidu khifafan wa thiqalan. Sama ada dalam keadaan ringan ataupun berat. Sama ada kamu sanggup ataupun tak sanggup, bersemangat ataupun tak semangat. Sama ada kamu susah ataupun senang. Berangkatlah. Kita nak masuk kelas, nak belajar, kan nak masuk kelas pagi ni setiap hari, kan? Itu perlu kepada apa? Perlu kepada nak pergi berangkat, pergi berperang. Maka Allah kata kalau rasa susah, pergi juga bangun, berangkat, pergi masuk kelas, belajar. Kalau rasa ringan, alhamdulillah. Kalau rasa berat, wajahidu. Berusaha bersungguh-sungguh, bangkit juga, bangun, berangkat, pergi berjuang. Payah nak pergi sebelum ni boleh solat jemaah. Payah nak pergi solat kat masjid, berangkat pergi. Pahala double Ustaz. Pahala double, kan? Sebab yang berjihad kan? Kita berjihad dengan kesungguhan. Maka apa sih kita lakukan? Malas nak solat sunat, berangkat. Rasa berat, berangkat, buat solat sunat. Malas rasa nak berinfak, berangkat, berinfak, solat sunat. Wajahidu bi amwalikum, berjihad dengan harta dan juga diri kamu pada jalan Allah. Itu lebih baik untuk kamu kalau kamu mengetahui. Tapi masalahnya kebanyakan kita tak tahu. Sebab apa? Kita tak nampak kebaikan dia. Maka sebab itu kita tak tahu. Sebab itu Allah sebut in kuntum ta'lamun, in kuntum ta'lamun. Allah kata kalaulah kamu tahu. Kalaulah kamu tahu. Sebab apa? Allah menyembunyikan apa yang bakal kita dapat nanti. Allah sembunyikan. Sebab apa? Nak tengok betul-betul tak kita nak buat perkara tersebut. Lalu ayat ke-42 Allah kata kalaulah apa yang kau ajak mereka, kalaulah perjalanan itu dekat dan mudah, pasti ramai akan mengikut engkau wahai Muhammad. Tapi perjalanan ini adalah ba'udat, jauh. Alaihimu syuqqah, dan ia adalah satu perjalanan yang susah. Syuqqah itu susah, masyaqqah, yang susah. Dan ini yang kita semua alami dalam nak berusaha mencapai iman dan juga takwa, nak mempertahankan iman dan juga takwa, susah. Kita nak buat baik, susah. Kalau senang, ramai akan ikut. Tapi sebab dia adalah perjalanan yang susah. Kelas, contoh, kelas kita tadabbur Quran, kan? Berbanding dengan mungkin kelas online business punya course, ramai orang boleh nak masuk. Sebab apa? Sebab dia boleh nampak apa akan dapat. Tapi mungkin nak belajar Quran, apa saya akan dapat? Sekarang ni saya perlukan makan, saya bukan perlukan Quran. Quran boleh bagi saya makan ke? Sekarang ni saya tak ada rezeki nak makan tadi. So tak boleh nak nampak secara fizikalnya apa yang akan dapat. Maka sebab itu tak ramai yang nak ikut. Sebab dia susah. Nak masuk kelas, nak belajar susah. Nak dengar bahasa Arab pun dah pening apa dia, kan? Nak masuk kelas bahasa Arab, nak tahu lagi fi'il madi mudhari', nak tengok tanda dia lagi, nak kena ingat, susah. Bukan senang, susah. Tapi inilah jalan yang kita pilih. Jalan yang kita pilih. Dan bergembiralah kerana kalau yang susah dan jauh itu, itulah dia jalan yang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau jalan itu mudah, kalau jalan itu dekat, maka berhati-hatilah, bukan itu jalan sebenarnya yang nak menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana jalan menuju Allah itu adalah jauh dan juga susah. Maka dia perlu kepada jihad. Berusaha bersungguh-sungguh. Dan pada akhir ayat ini Allah kata apa? Kita lihat pada terjemahan, dan orang munafik itu akan bersumpah dengan nama Allah, kalau kami sanggup tentulah kami akan pergi bersama kamu. Maksudnya apa? Kalau Allah bagi hidayah, aku dapatlah hidayah tu. Maksudnya Allah tak bagi hidayah, so aku tak dapat hidayah. Aku tunggu seru sampai. Kan, aku tunggu nanti tualah, nanti bila dah tak ada kerja dan sebagainya. Semuanya tunggu Allah sampai. Tak, dia perlu kepada usaha. Sebab dia kata kalau kami sanggup, tentu kami akan pergi bersama kamu. Maksudnya dia sendiri tak nak. Sebab tu dia kata macam tu, sebab dia nak melepaskan diri dia. Kan, kenapa belum lagi contoh kan biasa artis kita kat Malaysia kan tak pakai tudung lagi. Sebab belum sampai seru. Macam mana seru nak sampai? Tak cari. Seru tu takkan sampai kalau tak cari.
Sebagaimana dia kalau tak keluar pagi pergi berlakon ke, pergi menyanyi ke, tak akan dapat rezeki tu. Tapi dia keluar sebab apa? Dia tak tunggu seru tu sampai. Dia keluar pergi cari. Maka kenapa dengan hidayah? Kenapa dengan nak buat baik orang selalu kata tak apalah, tunggulah nanti kalau Allah bagi. Dia perlu kepada usaha. Kalau tidak dia jadilah seperti orang munafik yang kata kalau kami sanggup tentu kami akan pergi bersama dengan kamu. Sedangkan dia boleh saja nak pergi, dia ada kudrat, ada juga harta, tapi yang tak ada adalah apa? Keinginan dalam diri dia. Baik. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, Muhajirin dan juga Ansar, mereka telah menunjukkan apa? Contoh jual beli yang terbaik. Allah membeli daripada mereka diri dan juga harta mereka, lalu mereka menerima jual beli tersebut. Mereka menerima jual beli tersebut dengan mereka mengorbankan harta dan juga diri mereka. Kesemuanya. Sebab itu inilah dia contoh jual beli yang terbaik. Kalau kita lihat contoh jual beli yang terbaik dengan Allah, lihat pada para sahabat. Dan sebab itu Allah pilih mereka ini menjadi sahabat Nabi SAW. Sebab Allah tahu karakter mereka ni memang sangat sesuai dan sangat boleh untuk dijadikan contoh, boleh jadi mentor kepada umat Islam yang lain sehingga nanti hari kiamat. Dan tidak akan ada satu zaman pun yang dapat boleh menandingi zaman mereka ini. Tidak akan ada. Zaman kita, sebelum kita dan nanti selepas kita sampai hari kiamat, tidak akan ada satu zaman pun yang boleh nak menandingi zaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik. Dan sebab itu juga Muhajirin dan Ansar ini dua pelajaran paling besar yang boleh kita ambil daripada Muhajirin dan juga Ansar secara umumnya. Pertama, mereka menunjukkan contoh jual beli yang terbaik. Yang kedua, Muhajirin dan Ansar, mereka lah mentor yang terbaik. Selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti. Nanti kita lihat pada surah 9 ayat 111. Ini kita lihat pada surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Surah 9 ayat yang ke-100. Ayat semalam yang Haji Nuriah tanya, itu kita tak melihat, tak bincang ayat itu. Ajar apa kan? Jawa tanya, waktu Haji Nuriah minta tolong tengok pada ayat tu. Ayat yang ke-100 Allah berfirman, muka surat 203. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Billahi minasyaitonirrajim. Syaitonirrajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. Terjemahan. Dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan dalam kalangan orang Muhajirin dan Ansar, serta orang yang menurut jejak langkah mereka dengan sebaiknya, dan ini daripada segi keimanan dan ketaatan, Allah redha kepada mereka dan mereka pula redha kepadanya, serta Dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Okay, maka Muhajirin dan Ansar
mereka adalah mentor yang terbaik selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Nabi yang Allah sebutkan dia adalah uswatun hasanah, contoh ikutan teladan yang terbaik, maka as-sabiqunal awwalun minal muhajirin dan ansar, orang yang terdahulu daripada kalangan muhajirin dan ansar, mereka adalah orang yang terbaik selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat sesuai untuk kita menjadikan mereka ini sebagai mentor setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari segi karakter mereka, apa yang mereka lakukan. Kerana mungkin kalau kita kata Nabi bolehlah kan solat sampai bengkak kaki sebab dia Nabi kan, mungkin. Tapi ini para sahabat, dia tak ada apa-apa, dia bukan Nabi, tak terima wahyu, sama macam kita, manusia biasa kan. Kalau Ustaz, kita kata Nabi tu tak apa sebab dia Nabi. Ya saya. Ustaz nak minta diagram sikit boleh tak Ustaz? Boleh, silakan. Selalunya dalam ayat-ayat yang bersangkutan dengan syurga ni, kenapa Allah selalu katakan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Kenapa? Maknanya syurga tu dah lah macam Ustaz kata tadi kan, syurga paling kecil besar, langit dan bumi dan segala isinya. Dan setiap tu dia ada, setiap kali dia kalau ada syurga mesti ada mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa sebenarnya maksud ataupun apa yang Allah cuba nak terangkan kat kita ni dengan sungai di bawah-bawah syurga tempat kita duduk tu? Saya tak tahulah, saya tak nak bayang. Memang kita tak boleh bayang pun. Apa keadaan syurga tu kan, kita tak mesti nak bayang sebab itu kejadian Allah. Tapi apa sebenarnya mesej yang Allah nak bagi kat kita tu dengan ayat mengalir di bawahnya sungai-sungai? Baik. Soalan yang sangat baik. Terima kasih Haji Yahya. Selalu kita lalu ayat ni kan. Baik, pertamanya jannat dalam bahasa Quran kan, dia ada dua. Pertama maksudnya syurga, yang kedua maksudnya kebun. Baik, kebun. Kalau kita sebut kebun, kita boleh bayangkan tak kebun? Okey. Boleh bayangkan. Kebun yang ada sungai. Okey. Boleh bayang, kita boleh bayangkan lah. Dalam kepala kebun yang ada sungai. Satu lagi kebun, dia tak ada sungai. Okey. Kalau kita dia bagi pilihan, dua kebun tu mana satu kita nak ambil? Kami yang ada sungai. Yang ada sungai. Sebab apa? Senang nak. Ni serang pokok. Senang serang pokok. Lebih cantik. Lagi cantik. Pemandangan mata lagi refreshing, lagi cantik. Kan? Pertama. Yang kedua, tanaman kat situ mesti akan lebih subur. Sebab apa? Sumber air tu ada. Baik. Maka dalam Quran, Allah sebutkan semuanya perkara yang kita boleh bayangkan sebenarnya. Semuanya perkara yang kita boleh bayangkan. Sebab tu syurga Allah sebut semua benda kita boleh bayangkan. Allah sebut buah delima. Allah sebut madu. Kan? Sungai daripada madu. Sungai daripada susu. Allah sebut luas syurga itu luas langit dan bumi. Semua yang perkara yang kita boleh bayangkan. Tak ada perkara baik dalam Quran atau dalam hadis Allah cerita tentang syurga ataupun Allah cerita tentang neraka yang manusia tak boleh bayangkan. Boleh, manusia boleh bayangkan. Cumanya apa yang kita bayangkan tu, itu yang dalam hadis sebut ma'la ainur ra'at. Apa yang kita bayangkan tu nanti bila kita tengok, aku bayangkan macam ni tapi rupanya lagi tak sama. Lagi hebat. Dia lagi hebat. Kan? Aku boleh dengar kan. Contoh kalau bunyi air kita boleh dengar. So dalam syurga ada sungai, boleh dengar tapi lain. Tak sama macam kat dunia. Lagi best. Kalau kata kat sini rasa tenang, dekat sana jauh lebih tenang perasaan dia. Kan, sebab tu dalam syurga pun buah, dia bagi buah yang kita biasa tengok. Dia tak bagi buah yang pelik-pelik. Kan? Wa utubihi mutasyabiha, dan Allah bagi buah-buah tu semua ni yang kita pernah tengok kat dunia. Kalau kat dunia kita makan, hari tu makan mangga harum manis, kat sana pun ada mangga harum manis. Cuma rasa dia tak sama. Rupa dia sama, rasa dia tak sama. Jauh lebih sedap. Itu sebab apa? Allah meletakkan perkara yang kita boleh bayangkan. Tapi bila kita sampai, dia tak sama. Baik. So bila sebut tentang syurga, kita boleh bayangkan di atas kebun, paling cepat kita bayangkan kebun yang ada sungai. So bila kat dunia pun kita boleh bayangkan beza dia bestnya, ada sungai dan juga tak ada sungai dari sudut ketenangan dan segarnya tanaman yang ada di situ. Kan? Pertama. Yang kedua, bila sebut tentang syurga, bila sebut tentang tajri min tahtihal anhar, tajri tahtahal anhar, ia menunjukkan kepada apa? Sebenarnya kalau mudah kita nak katakan, kalau
Memancar pun Kalau negeri yang dia ada sumber air dengan negeri yang dia tak ada sumber air, negeri mana yang akan lebih kaya? Malaysia, Yang ada Singapura sumber tak air. kaya. Singapura bebas beli. Terpaksa beli. Cuma deal tu mungkin kurang sikit lah. Tapi yang ada sumber air, kaya. Kan? Minum, elektrik, datang daripada air. Yang tak ada air, kena beli daripada tempat yang ada air. Maka sungai, dia bukan saja menunjukkan ketenangan, dia menunjukkan juga sumber kekayaan. Sumber kekayaan. Maka rumah dah mewah, kan? Ada lagi sumber air, daripada situ sumber airnya ada, menunjukkan melempar ruahnya kemewahan orang tersebut dan tidak henti-henti. Kan? Kerana sumber air dalam tanah itu sentiasa ada saja. Maksudnya penghuni tuan rumah tu kan memang tidak akan mati kebulu sebab tak ada air, dan juga tidak akan jadi miskin. Sebab apa? Sumber tu memang datangnya daripada tempat dia. Dan menunjukkan kemewahan nanti ahli syurga, melempar ruah Allah bagi kemewahan dia sampai bila-bila dan tak terpakai pun kemewahan dia tu. Dia nak spend tu tak habis lah. Kan? Tak habis makan lah kiranya kalau dia nak spend tu. Itu mungkin satu poin yang saya boleh bawa mengenai tajri tahtahal anhar. Dan saya yakin ada banyak lagi kepuasan ulama mengenai perkara tersebut yang boleh kita dapatkan, dan insya-Allah mungkin saya akan buat sedikit pembacaan dan saya akan kongsikan insya-Allah. Apa maksudnya dalam syurga tu? Ada lagi 2 syurga. Maksudnya? Ada ayat tu yang dia kata di dalam syurga tu ada lagi terdapat 2 syurga. Dalam syurga ada lagi 2 syurga, wallahu a'lam. Saya mungkin boleh nanti bawakan wa min dunihima Ar-Rahman. Wa min dunihima jannatan. Dan selain daripada itu ada 2 lagi syurga. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan tambahan nikmat yang lain yang Allah akan berikan kepada. Kalau orang tu masuk syurga, tak semestinya satu syurga dia dapat lah. Dia dapat lagi 2 syurga lagi lah. Boleh dapat banyak-banyak syurga. Banyak dan lah. Tingkat pula boleh banyak-banyak tingkat. Saya bila bulan puasa hari tu, satu hadis kan, saya pernah kongsikan mengenai hadis Nabi SAW sebutkan nanti di akhirat Allah akan sediakan satu syurga yang diperbuat daripada syurga yang daripada luar boleh nampak dalam boleh nampak luar. Dan Allah sediakan syurga itu untuk orang yang dia berkata dengan perkataan yang baik, dia banyak berpuasa dan dia solat malam ketika orang lain tidur. Kan? So bila saya bayangkan syurga, kan, kita bayangkan macam syurga, luar nampak dalam nampak luar. Yang saya bayangkan apa? Tak ada privacy. Yang saya bayangkan tak ada privacy, kan? Dalam nampak luar nampak dalam, tak ada privacy lah kita nak duduk kat dalam. Jadi lagi tak selesa lah sebenarnya duduk kat dalam tu. Macam dalam crystal ball. Kan. Tapi rupa-rupanya kan Allah rezekikan kebetulan selepas itu ngam-ngam waktu hari raya kan, tak ada ke mana, ada orang belanja duduk kat hotel. Ada belanja duduk kat hotel. So bilik hotel yang saya dapat tu, saya masuk je bilik tu, dia punya tingkap daripada floor ke ceiling, lantai ke ceiling, dia punya tingkap dia penuh dinding. So dinding tu semuanya kaca. Dan kebetulan view pula facing golf course. So bila saya buka pintu tu, saya tengok terus keluar hadis tu dekat kepala saya. Oh, mungkin inilah antara bayangan yang Allah nak masukkan, syurga yang luar nampak dalam nampak luar. Pemandangannya sangat cantik. Orang luar pun nampak kita, Ustaz? Tapi kita berada di tempat yang tinggi lah. Orang tak nampak kita. Oh. Kita berada di tempat yang tinggi. So orang tak nampak kita. So dia masukkan luar nampak dalam nampak luar adalah pemandangan daripada dalam tu. Cantik lah. Cantik sangat. Bila nampak luar tu cantik sangat. Sangat cantik. Kan? Macam ni kalau pernah tengok gambar hotel dekat belah-belah kutub utara kan. Kan dia orang buat hotel yang daripada kaca semua kan. So kalau kita macam tak ada privacy, tapi rupanya di tempat yang tak ada orang,
malam contohnya ataupun di tempat yang tinggi, itu satu perkara yang sangat seronok sebenarnya. Dapat tengok luar tu, best, cantik rupanya kan. Jadi mungkin itu antara perkara yang saya dapatlah berdasarkan hadis tu. Dan mungkin wa min dunihima jannatan, selain daripada dua itu orang tersebut akan Allah kurniakan lagi dua lagi syurga. Maknanya orang beriman dia boleh dapat banyak syurga, bukan satu je syurga yang dia boleh dapat. Dan tingkatan syurga pula dia boleh naik. Sama ada dia memang dah ada tingkat yang tinggi ataupun dia tu naik tingkatan yang tinggi sebab anak dia, sebabkan ahli keluarga dia yang lain yang bawa dia naik ke atas. Dan nanti boleh sampai ke tahap bersama dengan satu level dengan syurga Nabi, as-siddiqin, para syuhada dan juga as-salihin. Betul. Heranlah dua syurga. Dua. Tu waliman kau apa makau tu pun macam tu juga, dua syurga ya. Siapa Betul. yang masa berhadapan dengan Allah dia akan dapat dua syurga. Betul. Kan. Kalau satu syurga pun dah cukup nikmat kan, dia bagi lagi dua syurga. Terlampau-lampau lah dia punya seronok kan. Tapi itulah, nak berusaha, nak membayangkan tu pun satu. Kalau kita boleh bayangkan, boleh nampak fizikal, kita mudah nak jadi motivasi untuk kita kan. Nak kerja, nak cari duit banyak, kita boleh bayangkan motivasi kita apa, rumah, kereta. So kita mudah nak berusaha. Tapi nak bayangkan benda yang tak nampak tu susahnya untuk nak sentiasa menggerakkan kita setiap hari untuk berusaha buat baik. Itu satu cabaran yang besar lah. Baik, maka ini dua pengajaran secara kesimpulan. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada Muhajirin dan Ansar, tapi ini dua pengajaran besar yang boleh kita ambil daripada mereka, iaitu kalau kita nak mempelajari bagaimana cara berjual beli dengan Allah, maka ikutilah contoh yang dibuat oleh Muhajirin dan juga Ansar. Dan kalau kita tak tahu nak hidup ni macam mana nak buat untuk nak dapatkan keredaan daripada Allah, maka ikutlah kaum Muhajirin dan juga Ansar, kerana mereka ni Allah dah certified dia sebagai radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha juga kepada Allah. Baik, maka golongan inilah dalam ayat ke-9 ini orang-orang yang berjaya, dan orang yang berjaya itu maksudnya ialah orang yang dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada neraka. Kenapa ada dua, masuk dalam syurga dan jauh daripada neraka? Kerana ada orang yang dia masuk syurga tapi setelah dia lalu neraka. Ada orang yang dia masuk syurga tapi setelah lalu neraka. Dan kita kalau boleh nak masuk syurga, tak nak lalu neraka. Tak nak lalu, nak terus pergi masuk syurga, tak nak Syurga lalu. terus. Nak syurga terus. Maka inilah al-muflihun, orang yang berjaya. Maksudnya bukan saja dia berjaya masuk syurga, tapi dia dijauhkan pada neraka. Kan? Itu maksudnya, dua-dua tak ada. Kan? Sebab nanti orang yang beriman, semuanya akan masuk syurga, cuma beza dia lalu tak dulu neraka. Ada yang lalu, ada yang tidak, dan kita nak al-muflihun yang tak lalu dekat neraka tu terus masuk ke dalam syurga. Syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik. Kita nak baca ayat yang ke-9. Ustaz, sebelum tu Ustaz, boleh saya tanya sikit Ustaz? Baik, silakan. Saya ayat perkataan ni lah. Ayat 177 yang fil baksa tu ba hamzah sin. Lepas tu wadarai wahinal baks juga. Ba alif sin. Satu maksudnya kesempitan, satu maksudnya perang. Dan kita ni orang sakit kan Ustaz kan, kita bacalah doa Allahumma sibil baks. Ba maksud dia kesakitan. Mana satu dia punya root word dia semacam ayat huruf tu semua sama, tapi dia tengok makna satu kesempitan, satu berperang, satu daripada kesakitan. Baik. Maka perkataan al-ba's, kedua-duanya secara asasnya dia bermaksud kesakitan. Kesakitan. So itu secara asasnya. Lepas tu kalau sakit, Allahumma azhibil ba's, kan? Tuhan yang menghilangkan kesakitan. Maka makna asas dia ialah kesakitan. Dan juga al-ba's juga bermaksud medan tempur ataupun perjuangan. Sebab pertamanya dalam bahasa Arab memang begitu, satu perkataan dia mempunyai beberapa makna. Satu perkataan dia mempunyai beberapa makna. Dan itulah kelebihan bahasa Arab yang mungkin tak ada pada bahasa-bahasa lain. Satu perkataan mengandungi
beberapa makna. Maka al-ba's juga membawa maksud kesakitan dan al-ba's juga membawa maksud medan tempur ataupun peperangan. Sebab itu dalam al-ba's yang kedua itu diletakkan wahinal ba's. Perkataan hina. Hina itu maksudnya kalau dalam terjemahan perkataan adalah ketika mana. Ketika mana. Maka dalam konteks saya itu dia merujuk kepada peperangan. Maka terjemahan ini diambil macam mana kita nak tahu ini perang ke ini sakit kan. Kalau dalam ayat Quran maka itu kita nak kena lihat kepada tafsiran dia, kepada asbabun nuzul, kepada konteks ketika ayat tersebut turun. Tapi secara umumnya perkataan dalam bahasa Arab dia kadang mempunyai beberapa makna. Macam perkataan nama Allah Al-Aziz. Kan Al-Aziz maksudnya yang maha perkasa. Kan tapi kalau kita pergi kepada root word dia, kata dasar dia juga membawa maksud izzah. Kemuliaan. Kan kemuliaan. Maka dalam Al-Aziz itu dia bukan saja maha perkasa tapi juga ada zat yang maha perkasa yang mulia. Kerana ada orang yang mungkin di dunia ini dia kuat tapi dia tak ada kemuliaan, dia tak ada kedudukan, dia tidak dipandang. Tetapi Allah, dia ada izzah, dia ada kemuliaan dan dia ada kekuasaan. Maka dia kembali kepada perkataan dalam bahasa Arab, satu perkataan mempunyai beberapa makna. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, kita dah baca ayat ke-10, muka surat 547. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Terjemahan. Orang Islam yang datang sesudah mereka berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunlah dosa kami dan dosa saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Dan janganlah engkau wujudkan perasaan hasad dalam hati kami terhadap orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Baik. Maka ayat ini dia menceritakan orang-orang yang datang setelah daripada mereka. Siapa yang datang setelah daripada mereka tu? Mereka tu kembali kepada siapa? Walladzina ja'u min ba'dihim. Mereka tu kembali kepada Muhajirin dan juga Ansar. Maka ini cerita pula tentang orang-orang yang datang selepas daripada Muhajirin dan juga Ansar. Pertama, siapa yang datang selepas Muhajirin dan juga Ansar? Itulah orang yang berhijrah ke Madinah selepas daripada Nabi berhijrah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang masuk Islam selepas daripada peristiwa hijrah sehingga ke hari kiamat. Maka itu semua termasuk daripada kalangan walladzina ja'u min ba'dihim. Orang-orang yang datang setelah daripada Muhajirin dan juga Ansar. Masuk kita lah Ustaz. Termasuk kita. Apa yang mereka lakukan? Yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka mendoakan keampunan untuk diri mereka dan juga diri orang-orang yang beriman yang telah mendahului
mereka Sekejap, yang Nabi telah Adam. mendahului mereka. Ustaz Baik. nak tanya sikit lah Ustaz. Ya saya. Nabi berhijrah ke Madinah. Masa tu siapa yang Islamkan orang-orang Ansar semua tu? Waktu itu mereka mendengar perkhabaran mengenai seorang Nabi yang berada di Mekah yang menyampaikan Islam, yang mengajak kepada mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Mereka belum jumpa lagi dengan Nabi. Mereka hanya mendengar perkhabaran itu. Dan mereka percaya bahawa Muhammad itu adalah Nabi. Mereka tahu kat Mekah ada seorang nama dia Muhammad. Dia mendakwa dia adalah Nabi, utusan daripada Allah, dan dia membawa untuk mengabdikan diri, ibadah hanya kepada Allah dan jauhi syirik, jauhi ibadah kepada berhala-berhala ni semua. Lalu mereka percaya bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan daripada Allah Azza wa Jalla. Mereka percaya Allah itu dah memang percaya. Orang dulu dia memang percaya pada Allah tu. Kan? Cuma bezanya ada yang mungkin percaya Tuhan tu ada 3, macam Kristian, kan? Percaya Tuhan ada 3. Ada yang percaya pada Allah tapi dia tak percaya pada Nabi Muhammad, macam Yahudi. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad itu bukan daripada kalangan bangsa dia, kaum dia. Maka mereka tahu kewujudan Allah tu, mereka tahu. Sebab tu dalam Quran kata wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Dan jika engkau tanya kepada mereka, iaitu orang musyrik, orang kafir, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka akan kata Allah. Mereka akan kata Allah. Pasti mereka akan kata. Kenapa? Kerana mereka tahu yang menciptakan bumi ini adalah Allah. Sebab itu perkataan Allah pada mereka biasa, bukan satu perkataan yang asing. Dan berhala mereka semua ada pelbagai nama kecuali Allah. Nama Allah tak diletakkan pada berhala mereka. Macam-macam nama ada berhala tapi nama Allah tak ada. Ustaz, dan mereka percaya. Ustaz refer mereka ni orang Yahudi Ustaz ya? Orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang kafir Mekah, musyrikin Mekah. Musyrikin. Mereka semua percaya kepada Allah. Bukan mereka tak percaya Allah. Mereka percaya kepada Allah. Cumanya ada yang kata Allah itu ada anak dan juga tak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab Nabi datang mendakwa dia sebagai utusan Allah dan mengajak kepada abdikan diri kepada Allah. Sembah Allah satu je. Tak boleh sembah berhala-berhala yang lain. Walaupun tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tak boleh. Maka tang tu yang dia berselisih faham. Ni Ustaz Ustaz yang ini yang Kristian ni termasuk yang dipanggil apa? Koptik Kristian ni. Yang masa di Mesir ni. Yang di Mesir. Di Mesir ada yang dia kata Koptik Kristian. Iya. Yang kebanyakan dalam bahasa Arab lah dia punya apa? Iya betul. Betul. Mereka semua Allah, cuma tang Allah tu ada anak, tak ada anak. Isa itu anak Allah dan sebagainya lah. Tang tu je yang bermasalah bahagian situ. Maka musyrikin Mekah ada antara mereka yang tidak mahu beriman sebab apa? Sebab Nabi itu sebab kalau mereka beriman kepada Nabi, mereka dah percaya Allah. Tapi kalau mereka beriman kepada Nabi, maka seolah macam mereka kena menundukkan diri mereka di bawah Nabi. Sebab mereka orang tinggi dalam masyarakat, ketua kabilah. Maka kalau ikut Nabi, mereka rasa macam mereka ni duduk kat bawah. So mereka tak nak. Mereka nak kekal berada di atas, di kedudukan mereka tu. Maka itu antara sebab mengapa mereka tidak mahu beriman kepada Nabi SAW. Adapun orang Ansar yang berada di Madinah, mereka mendengar perkhabaran seorang Nabi di Mekah mendakwa utusan daripada Allah, mengajak mengabdikan diri kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk sembahan yang lain, maka mereka percaya sebelum Nabi SAW sampai. Dan memang ada dihantarkan utusan kepada mereka, kan, waktu Nabi mencari mana tempat nak pergi. Mana tempat nak pergi, nak keluar daripada Mekah, Nabi cari mana tempat nak pergi. Maka semua tempat tolak kecuali Madinah. Semua tempat tolak. Waktu tu nama dia Yathrib, kan. Waktu tu semua tempat tolak kecuali Yathrib sahaja yang menerima. Maka sebab itu Nabi berhijrah ke situ. Maka ada utusan yang dihantar kepada mereka
mengenai Nabi nak datang dan mereka percaya kepada Nabi tersebut. Kalau kita sebut dalam bahasa istilah Arab dia, mereka berimanlah kepada Nabi. Walaupun waktu itu Nabi belum lagi sampai kepada mereka. Baik. Ni lagi satu Ustaz dah boleh tanya ya. Ya, silakan. Saya teringat ayat yang kita baca ni. Sebagainya adalah kita baca semasa takbir keempat solat jenazah. Kan Ustaz? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman dan seterusnya. Kan apa ni, selepas takbir keempat ya, kita baca ayat ni dalam masa solat jenazah. So apa kaitan dengan dia? Tapi ayat mula tu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu, yang disambung dengan Rabbi warfid lana dzunubana. Poin besar dalam ayat ni ada dua. Apa ini? Pertama kita mohon ampunan untuk saudara kita, dan yang kedua nak minta jangan ada ghillan, rasa perasaan hasad dengki. Keyword untuk ayat ini ataupun doa ini dia terletak pada wali ikhwanina dan juga ghillan. Ini dua keyword dalam ayat ni. Maka ini cara orang beriman berurusan dengan orang-orang yang terdahulu. Ini kita nak lihat persoalan yang boleh kita tanya. Di mana kita? Kan, saya di mana? Maksudnya apa? Di mana saya dengan orang-orang yang terdahulu? Kenapa? Kerana orang-orang yang Allah akui keimanan mereka ini, iaitu mereka sentiasa mendoakan orang-orang yang telah beriman sebelum daripada mereka. Doakan orang dulu. Maknanya doakan bukan saja ibu bapa ahli keluarga yang telah pergi, tapi doakan orang beriman secara keseluruhannya. Ini antara adab sesama orang beriman. Kan? Mendoakan orang terdahulu yang telah beriman daripada kita, yang telah mendahului kita dalam iman, mendoakan kepada orang lain. Dan ini yang perkara yang Allah suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat surah yang ke-47 ayat ke-19. Surah 47 ayat ke-19. Ini mengenai adab seorang muslim dengan muslim yang lain. Adab seorang muslim dengan muslim yang lain, terutamanya orang yang telah mendahului mereka dari sudut keimanan. Dari sudut iman. Baik, Allah berfirman muka surat 508 surah Muhammad. Surah ke-47 ayat yang ke-19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ayat 19. Silakan. Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadanya bagi salah silap yang kau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu di dunia dan keadaan penetapan kamu di akhirat. Baik, yang kita nak lihat adalah pada firman Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Dan mohonlah ampun kepada Allah bagi dosa engkau, kesalahan engkau, dan juga orang-orang yang beriman daripada kalangan lelaki dan juga wanita. Maka poinnya apa? Poinnya kita dapat daripada ayat ini yang pertama sekali ialah mendoakan orang lain.
Dan doa yang paling utama sekali untuk kita doakan kepada orang lain ialah agar Allah mengampunkan kita. Bukan dosa. Kita doakan dari sudut keampunan. Pertama kita doakan orang lain, kadang mungkin kita doakan orang lain dengan pelbagai doa. Tapi Allah ajarkan paling utama sekali bila kita nak doakan orang lain ialah kita doakan keampunan untuk dia. Begini Allah suruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum Ustaz, kalau kita buat lepas mayang tu Rabbi firli lil muslimina wal muslimat, macam tu boleh ke? boleh? Ya. Boleh. Okay. Cuma yang kita nak highlight ialah apa? Dia kena menjadi kita punya amalan. Sebagai tanda apa? Sebagai tanda keimanan seseorang itu ialah dia mendoakan orang lain yang beriman. Yang utamanya di sudut keampunan. Ini yang disuruh oleh Allah Azza wa Jalla kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga yang menjadi amalan para nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat contohnya surah yang ke-14 ayat ke-41. Surah 14 ayat ke-41 pada muka surat 260. Muka surat 260 surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat ke-41. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapakku serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Ustaz, suara tak ada. Ini adalah doa siapa? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mendoakan kepada diri dia dan didoakan kepada walil mukminin, kepada orang beriman yang lain. Begitu juga kalau kita lihat surah yang ke-71 ayat ke-28. Surah 71 ayat 28 pada muka surat 571. Muka surat 571. Surah Nuh, surah 71 ayat yang terakhir ayat 28, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولا تزد الظالمين إلا تبارا. Terjemahan. Wahai Tuhanku, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku serta bagi sesiapa yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan ampunkan sekalian orang yang beriman, lelaki dan wanita pada setiap zaman. Janganlah engkau menambahkan orang yang zalim, melainkan kebinasaan. Baik. Maka ini contoh, ni doa siapa pula dalam ayat ni? Nabi Nuh. Alaihissalam. Maka ia adalah amalan para nabi, mendoakan keampunan untuk orang lain. Dan dalam hadis Nabi SAW sebutkan da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Doa seorang muslim kepada saudara muslim yang lain dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahuinya, maka doa itu adalah mustajab. Di sisi orang muslim, ya. Nak tanya sikit pasal yang ni lah. Doa ni kan,
yang pasal orang tu tak tahu kita doa kan. Tapi sekarang ni semua orang tu tahu kita doa kan dalam WhatsApp tu. Aku doakan kau ni. Sekejap tak? Sampai tak Ustaz? Kadang tak tahulah nak cakap. Itulah. Kalau ikut-ikut kan. Kalau kita niat tu nak mendoakan orang lain, kita dapat mungkin pahala mendoakan orang lain kalau betul kita mendoakan untuk dia. Cuma mungkin kelebihan untuk apa yang hadis ni sebut mungkin kita tak dapat lah. Sebab hadis ni sebut bizahiril ghaib, dalam keadaan orang itu tak tahu. Dalam keadaan orang itu tak tahu apa yang dia akan dapat, malaikat akan cakap apa, walaka bimisl, dan begitu juga untuk engkau. Ini ganjaran untuk siapa yang mendoakan orang lain dalam keadaan orang itu tak tahu. Maka malaikat akan cakap untuk engkau juga apa yang kau doakan untuk mereka. Kalau doakan keampunan, doakan umur mereka diberkati, murahkan rezeki, maka malaikat akan kata walaka bimisl, untuk engkau juga sama. Dilemanya Ustaz, kalau dalam grup orang semua doakan, kita tak nak doa, dia kata kita kedekut nak mendoakan dia. Itu kita punya apa? Nanti tak doa pula kita. Itulah kan. Masalah juga. Kadang macam tu juga kan, WhatsApp orang bagi salam kan, kita tak reply salam tu lah, tapi kita jawab waalaikumsalam, cuma kita tak reply. Lepas tu kan dia kata tak jawab salam. Padahal kita dah jawab dah kan. Dan tak semestinya menjawab salam tu dengan kita tulis waalaikumsalam baru dikira jawab kan. Dia bagi salam, kita jawab waalaikumsalam, selesailah, walaupun kita tak type di situ. Doa pun samalah, walaupun kita tak type doa tu, tak semestinya kita tak berdoa kan. Dan doa dalam keadaan orang lain tak tahu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Dan seorang Muslim, antara sifat mereka ialah mereka saling mendoakan. Sebab itu kalau jumpa Arab kan, yang banyak bila salam tu doa kan, kaifahalak, tanya khabar sekali je, kaifahaluka sekali, apa khabar kau, lepas tu dia akan tanya Allah yuhayyikum, Allah yu'anikum, Allah ma'akum, semuanya doa. Allah tolong kau, Allah sama dengan kau, Allah berkati engkau, Allah mudahkan urusan kau, semua doa. Kan dah sampai jadi macam budaya mereka. Kenapa? Kerana memang orang Muslim itu dia mendoakan orang yang lain, dan yang paling baik dia mendoakan dalam keadaan orang itu tak tahu. Dan ini antara formula kalau nak doa itu diterima. Contoh, kalau kita ada apa-apa masalah kan, Allah uji kita, mudahnya contoh kita sakit, maka kita doakan orang lain agar Allah berikan kepada mereka kesihatan. Ketika itu malaikat akan doakan untuk kita, walaka bimisl, engkau juga akan diberikan kesihatan. Maka insya-Allah mustajab doa kita. Kita yang sakit Allah akan berikan kesihatan. Maka buatlah macam tu. Kita doakan selalu dengan orang lain. Mungkin apa yang kita nak, kita doakan dengan orang lain. Jangan doakan untuk kita. Kita minta untuk orang lain. Kita nak murah rezeki, doakan untuk orang lain. Ya Allah, murahkan rezeki dia ni, murahkan rezeki dia ni. So malaikat akan doakan juga kita. Mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah, dan doa malaikat itu sudah semestinya lebih makbul daripada doa kita. Kerana malaikat tidak melakukan dosa. Baik. So poin pertama kita ialah mendoakan orang lain, dan yang paling utama ialah mendoakan keampunan. Yang kedua kita nak lihat ialah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina. Maka orang yang beriman tidak melupakan saudaranya. Baik. Orang beriman dia cakna dengan keadaan sekeliling dia. Maksudnya dia ambil tahu orang yang berada di sekitar dia, kawan-kawan dia, sahabat dia, ahli keluarga dia. Dia bukan saja orang beriman, dia tidak mementingkan hal diri dia sahaja. Orang beriman dia bukan saja nak lepaskan diri dia sahaja. Tak, dia fikirkan orang lain juga. Terutamanya orang yang berada di sekeliling dia secara umum, sama ada dia kenal ataupun tidak, dia rapat ataupun tidak. Ini kita nak ambil sebagai apa? Benchmark untuk mengukur tahap keimanan.
nak mengukur tahap keimanan. Nak mengukur tahap keimanan seseorang ialah apa? Dengan kita lihat bagaimana kita dengan orang lain. Kalau kita boleh mampu dalam doa kita, kita tak melupakan orang lain, kita ambil peduli keadaan orang lain yang berada di sekeliling kita, terutamanya Muslim yang lain, maka di situ kayu ukur kita terhadap tahap iman. Kerana dalam ayat ini, permulaan ayat ini Allah sebut mengenai ciri-ciri orang beriman, iaitulah dia mendoakan orang lain, dan mendoakan orang lain itu termasuk dalam bahagian apa? Dia mengambil peduli mengenai saudara Muslim dia yang lain. Sama ada dia kenal ataupun dia tidak, asalkan yang mengikatnya, ini poin kita yang nombor 3, ialah apa? Iman sebagai pengikat. Sebab dalam ayat ini Allah katakan apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dihayatkan situ bil iman. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Bukan setakat itu saja. Yang telah mendahului kami dalam beriman. Ini poin dia. Maka iman adalah pengikat antara seseorang dengan Muslim yang lain. Sebab itu dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 atau yang ke-8, Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Maka tali pengikat antara kita dengan orang lain ialah iman. Kalau bukan kerana iman kepada Allah Azza wa Jalla, mungkin saya tak akan berjumpa dengan semua. Tak jumpa Haji Nuria, tak jumpa Haji Yaya, kan, Haji Alim, siapa yang berada semua ni saya tak jumpa. Tapi kerana iman kepada Allah, kita berjumpa, kan? Dan iman kepada Allah inilah tali Allah yang Allah sebutkan hablullah. Yang dalam ayat sebut wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah. Inilah dia iman kepada Allah SWT. Dan inilah tali yang paling kuat untuk kita pegang. Dan ini tali yang mengikat antara kita dengan orang lain. Maka satu perkara yang pelik jika seorang Muslim itu dia tidak peduli kepada keadaan saudara Muslim dia yang lain. Sangat pelik, kan? Sebab apa? Itu adalah dia punya saudara, kan? Tak ada saudara yang tak kisah dengan saudara dia yang lain. Tak kisah dengan saudara dia yang lain. Kita semua mengambil berat mengenai kita punya saudara mara, kita punya adik-beradik. Dan orang Muslim kesemuanya adalah saudara kita yang kita kena ambil berat, ambil peduli mengenai untung nasib mereka. Baik. Sabakuna wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan janganlah ya Allah kau jadikan dalam hati kami ghillan, perasaan hasad dengki bagi orang-orang yang beriman. Bahagian terakhir ayat ini insya-Allah kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Highlight ini adalah pada perkataan ghillan. Kalau dalam terjemahan ditulis perasaan hasad dengki. Perasaan hasad dengki. Tapi kita semua tahu dalam bahasa Arab, kan, adanya perkataan al-hasad, kan. Jadi kenapa tidak digunakan perkataan al-hasad? Hasad dengki yang kita guna, hasad dengki itu pun bahasa Arab, hasad tu. Kenapa tak digunakan perasaan hasad? Kenapa digunakan perkataan ghillan? Kenapa tak digunakan perkataan hasad? InsyaAllah kita akan lihat perbincangannya pada minggu hadapan insya-Allah. Baik, setakat itu saja saya dapat kongsikan pada kali ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis kita dengan Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairah. Saya ucapkan pada semua sudi meluangkan masa pada pagi ini. Teruskan usaha melangkah dan perjalanan yang jauh dan perjalanan yang susah yang tak ramai nak tempuhi, tapi alhamdulillah Allah masih lagi bagi kita kekuatan. Allah masih lagi pilih kita untuk berada atas jalan yang susah dan jalan yang jauh ini. Mudah-mudahan Allah terus pilih kita, Allah terus beri kekuatan untuk berada atas jalan ini. Jangan kita berputus asa, jangan kita rasa penat untuk berada atas jalan ini. Mudah-mudahan Allah matikan kita di atas jalan ini adalah lebih baik yang kita harapkan daripada Allah matikan kita atas jalan yang lain. Kerana kita ni memang akan mati, itu pasti akan mati. Cuma kita nak mati atas jalan apa? Kalau bukan atas jalan Allah redha, maka kita akan mati atas jalan yang Allah tidak redha. Maka mati itu akan pasti, cuma kita mati atas jalan yang Allah redha. Mudah-mudahan jalan yang susah dan jalan yang jauh ini Allah redha dan Allah matikan kita atas ini, insya-Allah. Jazakumullah khairah. Kita jumpa lagi pada minggu depan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kita tanya jap. Boleh, silakan. Ini berkaitan bahasa Arab semalam lah. Tak maaf lah orang yang tak masuk. Homework semalam, maksud Ustaz tu kita cari perkataan fa'il madi saja, tak payah apa-apa penerangan. Tak payah. Just the word ajalah. Just the word saja. Ayat yang saya berikan apa yang kita belajar malam tadi lah. Apa yang belajar malam tadi. Dan mula hantar pada hari Isnin, tak boleh hantar awal-awal. Isnin pukul berapa Ustaz? Isnin boleh lah. Supaya senang sederap. Boleh hantar Isnin pukul berapa? Hantar pagi boleh, pukul 10 pagi tu boleh hantar dah. Tapi kalau nak hantar sebelum tu pun boleh, tapi hantar yang kita cari sendiri. Hantar yang kita cari sendiri boleh hantar dulu awal, insya-Allah. Ya-Allah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz.